Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kita bersambung dengan siri yang kedua ini dalam tajuk Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam musim PKP ni nak tak nak ni, kita kena stay at home. Duduk di rumah, jangan makan tidur je. Nak tak nak kita kena buat ulang kaji pembelajaran. Jadi sambungan daripada siri yang pertama itu, kita akan teruskan dengan isu-isu yang berkaitan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Isu yang pertama ialah Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran memang bukan makhluk. Al-Quran ini adalah kata-kata Allah, kalamullah. Itu Al-Quran bukan makhluk. Yang kedua, isu berkenaan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala, ru'yatullah. Isu ini merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman nanti apabila berada di dalam syurga. Satu nikmat yang paling besar sekali kepada orang yang beriman, kepada penghuni syurga, dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nazirah. Maksudnya pada hari kiamat muka orang-orang yang beriman berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar ni kita tak hukumkan sebagai kafir. Mereka masih ada sedikit iman di hati mereka. Jadi kita namakan orang-orang yang melakukan dosa besar ini sebagai fasik. Fasik. Yang keempat, iman bertambah dan berkurang. Maksudnya kita ni sebagai manusia kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas, kadang-kadang kita rasa bersemangat, kadang-kadang kita tak tahu nak buat apa. Itulah sikap manusia. Iman Nabi tidak disenantiasa meningkat, naik. Iman malaikat tidak, dia tetap sentiasa patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan sekali-kali tidak melakukan larangannya. Jadi iman manusia bertambah dan berkurang. Dan yang kelima, qada dan qadar. Kita sebagai orang yang beriman percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Qadar, ada qadar yang baik, ada qadar yang buruk. Qada itu pelaksanaannya, ketentuannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ke daripada Allah, buruk ke daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena redha dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Dan seterusnya, kepentingan berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab apa? Ini kadang-kadang soalan SPM ditanya. Sebab apa kepentingan akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Yang pertama, kerana dia asas penerimaan sesuatu amalan. Yang kedua, dapat membersihkan akidah kita daripada ajaran sesat, perkara-perkara yang menyeleweng kita tak tahu. Jadi kita kena pastikan bahawa hidup kita ni, amalan kita, perbuatan kita berdasarkan, bersumberkan kepada ajaran yang benar. Dan yang terakhir, yang ketiga, hidup kita akan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maklumlah, benda-benda jauh-jauh ni nak perlukan data internet yang banyak. Kalau ada, syukurlah, alhamdulillah, boleh tengok banyak kali, ulang.